Jemaat yang dikasihi Tuhan, 大家平安。 ya, pada malam hari ini kita membahas satu tema, kebaikan hati Yusuf. 今天晚上我们要讨论的主题是约瑟的善良。 Jadi pada malam hari ini juga kita melanjutkan pembahasan kita. 今天晚上我们要继续我们的讲解。 2 minggu yang lalu Musa Felix membahas di pasal 42 tentang saudara-saudara Yusuf itu membeli gandum ke Mesir. 2周前，腓力牧师已经谈论了创世纪第42章关于约瑟的哥哥们去埃及买粮。 Dan di pasal yang kita bahas pada malam hari ini yaitu pasal 43, 那今天我们要讨论的章节就是40章节， yaitu tentang kelanjutan kelaparan. 就是关于饥荒的延续。 Dan di bagian ini saudara-saudara Yusuf itu pergi ke Mesir yang kedua kalinya. 在这个部分，约瑟的哥哥们就第二次去埃及。 Jadi pasal ini menceritakan tentang satu inisiatif Yusuf, sang putra yang terbuang itu untuk melakukan langkah-langkah rekonsiliasi. 本章节讲述了约瑟一个被哥哥们抛弃的人，就主动跟他们和解， Kepada keluarga besarnya, yaitu keluarga besarnya. 跟雅各的大家庭和解。 Jadi dalam konteks wabah kelaparan yang melanda dunia pada saat itu, 在当时饥荒遍满天下的情况下， tercetuslah suatu ironis yang begitu dahsyat 有一个巨大的讽刺， bahwa bangsa pilihan Allah itu turut menderita kelaparan 就是上帝的选民遭受了饥荒， dan harus meminta pertolongan dari orang asing atau bangsa asing, yaitu bangsa Mesir sendiri. 不得不他们要向陌生人，就是埃及人，就是求助。 Setidaknya itulah pemikiran mereka sebelum mengetahui bahwa yang mendapat kekuasaan untuk mengatur gandum di negeri asing itu adalah Yusuf sendiri. 这是他们想的，这是他们还不知道，如果有权管理一滴粮食的人，就是上帝的选民。 Bahkan kisah di dalam pasal ini dimulai dengan satu laporan bahwa bencana kelaparan masih melanda seluruh negeri mereka. 这是本章故事的开头，就是有这个饥荒还遍满天下，就是他们在雅各的家里，就是粮食供应已经耗尽了。 Bahkan persediaan gandum di dalam keluarga Yusuf pun di keluarga Yakub sudah habis. 雅各的家庭粮食供应已经耗尽了。 Mau tidak mau saudara-saudara Yusuf itu harus datang ke Mesir lagi 他们就不得不约瑟的哥哥们还要去埃及， untuk mendapatkan makanan atau gandum di sana. 为了获取粮食。 Namun saudara-saudara Yusuf sebelum pergi ke Mesir, 但是当他们约瑟的哥哥们还没去埃及的之 ada 前， satu pergumulan ataupun halangan bagi mereka 他们就有忧虑。 sebelum mereka ke Mesir. 当他们去埃及之前， Yaitu apa? 这是什么？ Yehuda mengingatkan Yakub bahwa penguasa Mesir itu telah memperingati mereka dengan sungguh-sungguh bahwa mereka tidak boleh datang ke sini tanpa membawa Benyamin. 有的就是提醒雅各，他说埃及的掌管者就是慎重的提醒他们，如果他们没有把便雅悯带回去，就是不用再来。 Mari kita melihat di dalam Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai 3. 我们要看创世纪第43章第1到第3节， Saya membacanya dalam bahasa Indonesia saja. 我只是读印尼文。 Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawab, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu tidak ada bersama-sama dengan kami. Ayat 4-5. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yakub? Apa yang akan terjadi setelah hal itu? 那亲爱主内的弟兄姐妹，雅各接下来就要做什么呢？ Nah di ayat selanjutnya itulah Yakub ini menyalahkan bahkan
menyalahkan anak-anaknya bahwa telah menceritakan tentang ayah mereka maupun Benyamin kepada penguasa Mesir itu. 在下一节，雅各就责怪他的儿子们，因为他们把便雅悯的事告诉了埃及的掌管者。 Coba kita perhatikan di dalam ayat 6 di sana. 我们要注意看第6节， Coba kita baca dengan dua bahasa Indonesia dan Mandarin. Ayat 6, lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? 第6节，以色列说：“你为什么这样害我？告诉那人，你们还有兄弟呢。” Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱主内的弟兄姐妹， satu hal yang kita pelajari di dalam bagian ini 在这个部分我们可以学到了一件事情， adalah dalam menghadapi satu probleman, 就是当我们面临一件事情的时候， sering ada satu kecenderungan bagi kita untuk saling menyalahkan 我们往往偏向于责怪别人， tanpa mengetahui fakta di lapangan atau fakta kenyataan yang terjadi yang sesungguhnya. 当我们还不知道实际情况的之前。 Tetapi ini salah satu kecenderungan yang salah 但是这个是错误的倾向， yang harus kita lawan di dalam diri kita sebenarnya. 是我们要抗拒， Bukan untuk kita turuti, 不是我们顺 karena ini 从。 justru akan melemahkan kita untuk memecahkan setiap problem yang ada itu. 就是因为这个会削弱我们解决能力的， Bahkan dapat menambahkan problem masalah di dalam kehidupan kita. 甚至会增加我们在生活中的麻烦。 Sehingga kalau kita melihat di ayat selanjutnya, 所以我们在下一节我们看 anak-anak Yakub itu menjawab dengan jawaban yang begitu logis dan masuk akal. 雅各的儿子就给了相当合理的答案。 Dan sehingga Yehuda menjamin Benyamin nantinya. 接下来犹大会为便雅悯担保， Saya akan membacanya dari ayat 7 sampai ayatnya ke-10. 传道会读从第7节到第10节。 Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan saksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah ayah anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntun dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Dan di sini kita melihat bahwa Yakub akhirnya mengizinkan mereka untuk membawa Benyamin. 在这里我们看到雅各就终于允许了他们把便雅悯带。 Bahkan yang menariknya di sini di ayat selanjutnya, 比较有意思的地方就是 Yakub sendiri menyuruh anak-anaknya itu untuk membawa hasil yang terbaik ke Mesir. 雅各吩咐儿子们就把这块土地最好的东西来。 Coba kita perhatikan di ayat 11 di sana. 我们看第11节。 Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. 你们的父亲以色列说：“若必须如此，你们就当这样行，可以将这土地中最好的乳香、蜜蜂、香料、没药、肥子、杏仁都取一点，收在器具里，带下去给那人做礼物。” Nah, di ayat yang ke-11 ini sangat menarik ketika saya memperhatikan dengan seksama saudara yang dikasihi Tuhan. 在这个11节，如果我仔细的看，就是比较有意思。 Di situ ada kata hasil. 在这里有个土产这个词。 Nah, ketika saya melihat di dalam terjemahan aslinya maupun perbandingan di dalam bahasa Inggris KJV maupun NIV, 如果我看在原译还是英文翻译， di situ diterjemahkan sebagai fruits 在这里在大牧师网版本和兄弟标准版本果实 atau best fruit. 或者最好的果实， Jadi ada hasil buah-buah di sana.
所以有了出产果实。 Nah, ternyata di negeri sendiri, di bangsa Israel, di negeri Israel itu ternyata ada hasil yang masih mereka dapatkan, yaitu buah-buahan. 原来在以色列就是还有生产出水果， Sehingga Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, ketika kamu datang ke Mesir, kamu harus membawa hasil dari buah yang ada di negeri ini. 所以雅各就跟他的儿子们吩咐他们就要去埃及之前带个果实。 Bahkan NIV menerjemahkan kata hasil di sana yaitu produk. 甚至按照新国际版本就是译为产品。 Jadi dari kedua perbedaan ini sebenarnya 所以在这个两个差异中， ada penafsir yang mengatakan bahwa sekalipun pada saat itu terjadi kelaparan, 有一个解释者就说，虽然当时就发生了饥荒， dan gandum tidak bisa tumbuh di negeri mereka, 麦子无法生长， tetapi ada buah-buah yang dapat dihasilkan, buah-buahan yang mereka hasilkan di sana. 但是在他们的国家有生产出水果， Itu disebutkan tadi di ayat 11 bagian B di bawah. 就是在11节 B 有提到， Yaitu dikatakan balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. 就是说乳香、蜜蜂、香料、没药、榧子、杏仁。 Bahkan Yakub sendiri mengatakan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. 甚至雅各吩咐他们把银子带了2倍。 Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱之内的弟兄姐妹， jika kita melihat bagaimana upaya semaksimal mungkin yang dilakukan oleh Yakub di sini. 我们可以看到雅各就做了最大的努力， Untuk apa? 为了什么？ Untuk mendapatkan atau menyenangkan penguasa Mesir di sana, 为了取悦埃及的掌管者， sehingga kelak nantinya mereka bisa mendapatkan gandum atau makanan. 所以以后他们就能够取得了粮食或者食物， Supaya mereka terhindar dari kelaparan. 让他们避免了饥饿。 Dan di sini juga kita melihat sebenarnya bahwa segala usaha itu 在这里我们看到所有的努力， tanpa disertai dengan penyertaan dan pimpinan Tuhan, 如果没有上帝的带领， pastinya akan sia-sia. 就是当然会是枉然的。 Sehingga dalam hal itu, 所以在这个部分， Yakub sendiri hanya berharap kepada Tuhan 雅各自己只能仰望上帝， di dalam persoalan yang mereka hadapi di negeri mereka sendiri. 在他们国家所面临的问题上。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱主内的弟兄姐妹， sama halnya ketika hal ini menimpa diri kita. 这个同样在我们的生活中发生了同样的事情， Masalah itu silih berganti datang di dalam hidup kita. 问题不断连续的发生， Kita harus melakukan usaha yang semaksimal mungkin. 我们肯定会竭尽全力。 Tetapi satu hal yang kita harapkan, 但是有一件事情我们希望， yaitu adanya pertolongan Tuhan yang dapat memimpin hidup kita. 就是有上帝的帮助带领我们的生活。 Misalnya saja kalau kita sakit. 比如说，如果我们生病， Kalau kita sakit itu kita berusaha untuk datang ke dokter, 当我们生病，我们会尽力看医生， konsultasi kepada dokter, 就看医生看病， bahkan berusaha minum obat-obat yang telah dokter anjurkan bagi kita. 甚至吃药，按照医生的吩咐。 Bahkan kita juga menjaga makanan pola sehat 我们甚至会管理我们的饮食， supaya kita tetap sembuh dari segala penyakit yang kita alami. 让我们能够从所有的疾病痊愈。 Jadi kita semaksimal mungkin melakukan yang terbaik untuk kesehatan kita. 所以我们对我们的健康竭尽 Tetapi 全力。 satu hal di balik semuanya itu, 但是在背后有一件事 kita 情， jangan pernah lupa untuk berharap kepada Tuhan. 我们不要忘记要仰望上帝， Untuk meminta pertolongan dan kesembuhan dari Tuhan. 祈求上帝痊愈我们。 Kalau kita juga, seandainya anak-anak muda yang sedang ujian sekolah. 比如说，年轻人在学校里有考试， Dulu ketika kami ujian di kampus, 以前当我们有考试的时候， kalau saya secara pribadi berusaha semaksimal mungkin belajar mati-matian 我本身会尽可能就复习， sampai tidur larut malam 就甚至熬夜， untuk dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian di esok harinya. 为了准备自己来明天考试。 Dan di situ saya berusaha untuk semaksimal mungkin untuk belajar sungguh-sungguh. 当时我会尽量的学习， Tetapi di lain hal itu, 但是其他的呢， kita harus berharap kepada Tuhan
sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang terbaik. 我们要祈求上帝给我们好的成绩。 Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 但是呢， kesalahan banyak orang di dunia ini, 人在这个世界上所犯出错误， mereka tanpa melakukan usaha apapun 他们没有做任何努力， sudah menyalahkan Tuhan. 但是责怪上帝。 Bahkan mereka berusaha semaksimal mungkin, 他们甚至还竭尽全力， melakukan upaya semaksimal mungkin 做了很大的努力， tanpa melibatkan Tuhan. 但是没有祈求上帝的带领， Itu yang terjadi sekarang ini. 这是在今天发生的事情。 Tetapi bagi kita berharap, bagi kita sebagai umat pilihan Tuhan, 但是身为基督徒，我们希望， ketika kita berharap sesuatu hal, kita harus mengandalkan Tuhan di dalamnya. 当我们希望一件事情，我们需要靠上帝， Seperti yang dilakukan oleh Yakub pada waktu itu. 就像当时雅各所做的事。 Dia berharap kepada Tuhan sekalipun dia semaksimal mungkin untuk dapat menyenangkan penguasa di Mesir itu. 虽然他竭尽全力取悦埃及的掌管者， Tetapi dia berharap ada pertolongan Tuhan, ada pimpinan Tuhan di dalamnya. 他还是希望有上帝的带领。 Nah, kalau kita melihat memperhatikan di ayat 14 selanjutnya, 如果我们看接下来的14 di situ 节， dikatakan Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. 14节，但愿全能的神使你们在那人面前免怜悯，释放你们的那兄弟和便雅悯回来。我若丧了儿子，就丧了吧。 Jadi di ayat 14 ini kalau kita perhatikan, 所以在14节中，我们可以看到 Yakub begitu berserah kepada Tuhan tentang nasib anaknya yaitu Benyamin. 雅各就把便雅悯的命就是交托给上帝。 Bahkan di ayat ini sendiri ada yang beranggapan bahwa 甚至在这个经文中，有人认为 ini bukan tentang penyerahan akan sikap putus asanya Yakub. 这不是交托给上帝，而是宿命的态度。 Karena kalimat ini, kata-kata ini juga 因为这个话 hampir mirip kata-kata Esther di dalam Esther pasal 4 ayat 16b di situ. 也是跟以斯帖的话相似，就按照以斯帖记第4 Kalau 章 kita 16 bisa 节。 membuka di ayat Esther pasal 4 ayat 16b, di situ dikatakan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. 在以斯帖4章16节 B， 我若死就死吧。 Sama hal yang disampaikan Yakub di ayat 14 di sini dikatakan, 就当在这里14节，雅各说： mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. 我若丧了儿子，就丧了吧。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱主内的弟兄姐妹， tahu nggak kenapa Yakub itu begitu khawatir kepada Benyamin? 你们知不知道为什么雅各为便雅悯是非常担心？ Ketika Yehuda dan saudara-saudara Yusuf itu harus membawa Benyamin ke Mesir. 当犹大和其他的兄弟们要带便雅悯去埃及， Bapak Ibu tahu nggak kenapa? 为什么呢？你们知道吗？ Ada yang tahu? 有知道吗？ Yang pertama ketika saya perhatikan dan teliti akan ayat ini, 第一个原因，如果我详细的了解， kenapa Yakub itu begitu khawatir kepada Benyamin? 为什么雅各会非常担心便雅 Yang 悯？ pertama yaitu 第一个原因是什么？ karena Benyamin ini salah satu putra bungsu yang dia kasihi dibanding dengan saudara-saudara lainnya. 因为便雅悯是他最小的儿子，比其他的兄弟们他必疼爱他。 Bahkan hal yang kedua yaitu 第二个原因是 Yakub tidak mau lagi kehilangan Benyamin seperti Yusuf. 雅各已经不要像失去约瑟一样失去了便雅悯， Sehingga Yakub di sini tetap ingin Benyamin itu selalu bersama-sama dengan dia. 所以在这里雅各希望便雅悯就是总是在他身 Tidak 边， mau kehilangan kedua kalinya. 不要第一次失去。 Tetapi setelah Yakub menyampaikan hal itu, 但是当雅各吩咐了这些， akhirnya anak-anak Yakub pun kembali ke Mesir yang kedua kalinya 那他的儿子们也第二次回到了埃及， dan membawa Benyamin. 也带了便雅悯。 Nah, sekalipun Yusuf menyambut mereka dengan sangat baik, 那虽然约瑟非常欢迎他们， ketika kita memperhatikan di ayat selanjutnya, ayat 16, 我们可以看16节，
Tetapi di ayat 18 sampai 22 di situ dikatakan saudara-saudara Yakub itu begitu ketakutan. 但是在18节到22节就看他的兄弟们非常害怕。 Saya membacanya dari ayat 18 sampai 22 bagi kita. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya depan pintu rumah, mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Jadi di sini dikatakan bahwa saudara-saudara Yusuf itu begitu ketakutan. 所以在这里说记载他的兄弟们非常害 Karena 怕 di， pasal 42因为在40节 diceritakan bahwa ketika Yusuf itu menaruh uang di keledai mereka atau di gandum mereka. 有提到约瑟就在他的驴就放在银子， Sehingga mereka merasa ketakutan. 所以他们觉得非常害怕。 Nah, di ayat selanjutnya juga kita melihat bagaimana kebaikan yang begitu besar ditunjukkan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. 在下一节，我们也可以看到约瑟对他的兄弟们非常仁慈。 Bahkan Yusuf dengan ramah menanyakan soal ayah mereka sendiri. 约瑟甚至很亲切地询问他的父亲。 Coba kita perhatikan di ayat 27. 我们看27节， Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? 27节，约瑟问他们好，又问你们的父亲就是你们所说的那老人家平安吗？他还在吗？ Bahkan ketika ia melihat adiknya Benyamin, 当他看到他的弟弟便雅悯的时候， ia menaikkan syukur kepada Tuhan. 他也为上帝谢恩， Bahkan ia menyimpan kasih sayang di dalam hatinya 他甚至把他的爱放在心 selama 里。 mereka berpisah 当他们分离的时候， sehingga dia menangis. 所以约瑟就哭泣了。 Di dalam ayat 29 saya sampai 30 saya membacanya bagi kita. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi ke situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Dan di sini kita melihat bagaimana kebaikan Yusuf kepada saudara-saudaranya. 在这里我们可以看到约瑟对他的兄弟 Bahkan 们的 ketika 善 dia 良， melihat adiknya Benyamin itu, 尤其他看到便雅悯的时候， dia begitu menangis. 他哭泣了， Dia bahkan menjauhkan diri dari saudara-saudaranya. 他甚至远离他。 Sehingga dikatakan tadi dia menjauhkan diri, dia masuk ke kamar untuk menangis. 所以在这里说他急忙 Bahkan 进入自己的屋里哭。 Bahkan kebaikan hati Yusuf sendiri selanjutnya 所以接下来约瑟的善良 itu begitu luar biasa. 非常的奇妙。 Coba bayangkan jika Yusuf itu menyimpan dendam kepada mereka. 我们想象一下，如果约瑟就对他的兄弟们心存怨恨， Ketika kita tahu latar belakang bagaimana Yusuf bisa sampai di Mesir. 我们知道约瑟如何到埃及的背景。 Seandainya Yusuf itu menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya, 如果约瑟对他的兄弟们心存怨恨呢， pastinya dia menolak kehadiran saudara-saudaranya itu. 他肯定会拒绝他的兄弟们的来 Bahkan 临， dia sama sekali tidak mau menemui mereka. 他可能会根本不要见他们， Bisa saja karena dia penguasa di Mesir, 因为他的埃及的掌管者 bisa menyuruh orang rumahnya atau prajuritnya untuk dapat mengusir mereka atau
bertemu dengan saudara-saudaranya itu. 他也可以命令他家里的工人，就是还是士 Di 兵， dalam pengertian bahwa Yusuf ini tidak mau bertemu dengan saudara-saudaranya. 就约瑟不要见他的兄弟们。 Tetapi menarik di sini, 但是有趣的是， kalau kita perhatikan Yusuf itu begitu mengasihi saudara-saudaranya. 我们看到约瑟对兄弟们是非常 Sekalipun 疼 pada 爱。 awalnya itu saudara-saudara Yusuf ini membenci Yusuf. 虽然当一开始约瑟的哥哥们是非常恨约瑟， Sehingga apa yang dilakukan oleh Yusuf di ayat selanjutnya? 所以下一节约瑟做什么？ Dia begitu welcome dengan saudara-saudaranya. 他非常欢迎他的兄弟们， Bahkan menerima mereka dengan hati yang begitu tulus. 甚至以真诚的心来接待他们。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱主内的弟兄姐妹， seberat apapun luka yang ada di dalam hati kita saat ini, 无论我们在心灵创伤已经有多重， mungkin luka antara saudara kandung kita, 可能兄弟之间的创伤， mungkin luka antara teman sekerja kita, 可能朋友、同事之间的创伤， bahkan siapapun, 甚至任何人， sebesar apapun masalah yang mungkin kita pernah hadapi di dunia ini, 无论我们所面临的问题有多大， tetapi kasih itu harus melekat di dalam hati kita. 但是爱会在我们的心里， Kasih itulah yang pada akhirnya dapat mengalahkan segalanya 爱最终会战胜了一切， dan menyatukan kita kembali. 把我们聚集在一起。 Inilah yang terjadi bagi saudara, bagi Yusuf sendiri. 这就是在约瑟发生的事情。 Dia memiliki kasih yang begitu besar. 他拥有非常大的爱， Kebaikan hati Yusuf itu begitu luar biasa. 约瑟的善良是非常奇妙。 Dia tidak menyimpan dendam bagi saudara-saudaranya. 他没有对他的兄弟们心存怨恨， Dia menyambut mereka dengan luar biasa. 他非常欢迎他们， Bahkan pelayanan yang terbaik diberikan kepada mereka juga semua dengan begitu luar biasa. 他甚至给了最好的服务。 Bahkan Yusuf sendiri mendudukan saudara-saudaranya di depannya. 约瑟甚至让他的兄弟们坐在他的面前， Bahkan menjamu mereka dengan makanan-makanan yang begitu enak dan makanan yang melimpah. 甚至准备了丰富的食物来招待他们， Bahkan hidangan-hidangan makanan yang begitu mewah. 就是甚至在丰盛的菜肴。 Di sini dikatakan bahwa ia memerintah orang untuk menyiapkan 3 meja. 在这里，约瑟命令人准备了3桌餐， Ia menyiapkan 3 meja, yang satu untuk saudara-saudaranya, yang satu untuk Yusuf, dan satunya untuk orang-orang Mesir. 一桌就是给约瑟，一桌给他的兄弟们，还有另外一桌就是埃及人。 Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada hal menarik di ayat 32 ini. 在32节中有一个 Saya 有趣的 membacanya 地 bagi 方， kita semua. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Silakan. 32节，他们就为约瑟单摆了一席，为那些人又摆了一席，也为约瑟统治的埃及人另外一席，因为埃及人不可和希伯来人一同吃饭，那原是埃及人所厌恶的。 Nah, ketika saya mencoba mencari tahu akan hal ini, 当我研究这个事情的时候， kenapa sih makanan yang disajikan itu kepada orang-orang Mesir itu harus dipisahkan? 为什么给埃及人的食物要必须分开？ Ketika saya teliti melihat beberapa tafsiran, 当我研究就看其他的翻译， di situ dijelaskan bahwa sebenarnya di Mesir itu ada peraturan bagi mereka 解释了如果在埃及有一条规律， bahwa orang-orang Mesir itu tidak boleh makan bersama-sama dengan orang-orang Ibrani. 就是埃及人不可和希伯来人一同吃饭， Karena itu salah satu kekejian bagi mereka. 因为在这里记载，那原是埃及人所厌恶的。 Ya, kata kekejian di dalam terjemahan aslinya atau bahasa NIV atau bahasa Inggrisnya di situ dikatakan menjijikkan. 就是原意的翻译就是厌恶， Jadi suatu ketika bersama-sama mereka makan itu satu menjijikkan bagi orang-orang Mesir itu. 所以对埃及人来说，如果和希伯来人一同吃饭呢，
这是一种厌恶， Makanya dikatakan suatu kekejian bagi mereka. 所以他说这是一种厌恶。 Dan pastinya itu suatu aturan bagi mereka bahwa orang Mesir dengan orang Ibrani itu tidak boleh makan bersama-sama. 那当然就是一个规律，埃及人不能和希伯来人一起吃饭。 Tetapi sekalipun Yusuf sudah memegang pangkat yang begitu tinggi di Mesir, 虽然约瑟已经有了地位，已经有了权利， ia tetapi orang Ibrani tidak boleh juga makan sehidangan dengan mereka. 他身为希伯来人，还是不能和他们一起吃 Jadi 饭。 dia makan juga sendiri. 他也是自己一个人吃， Sehingga ada 3 tempat yang disediakan di ayat 32 tadi. 所以有3个筵席。 Dan di dalam perjamuan siang itu juga, 在这筵席中， Yusuf dengan sengaja itu memberi Benyamin hidangan 5 kali lipat. 约瑟就故意把便雅悯的食物比别人多了5倍， 5 kali lipat banyaknya saudara. 多了5倍。 Ya. Yang menunjukkan bahwa rasa hormat yang khusus kepada Benyamin ini 他对便雅悯显出特别的尊重， seolah-olah hendak menguji saudara-saudaranya. 似乎要试探他的兄弟们， Apakah saudara-saudaranya ini masih iri enggak kepadanya? 他的兄弟们是否还嫉妒他？ Masih iri enggak kepada Benyamin ketika Yusuf ini memberi makanan 5 kali lipat? 当约瑟给他5倍的食物，他的兄弟们有没有 Dia 嫉妒？ seakan-akan dalam tanda kutip menguji saudara-saudaranya ini apakah masih iri terhadap Benyamin. 甚至要试探他的兄弟们是否嫉妒便雅悯， Sama seperti mereka iri pada waktu itu terhadap dirinya. 就像当时他嫉妒他自己一样。 Tapi kalau kita lihat di dalam teks yang selanjutnya itu, ternyata saudara-saudaranya itu telah berubah atau bertobat. Tidak lagi iri seperti sebelum-sebelumnya. 但是下一节我们看，其实他兄弟们已经变了，没有像以前嫉妒， Bahkan dikatakan bahwa mereka begitu bersukaria. 甚至记载他们是一同焉乐。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 接主内的弟兄姐妹， kita bisa belajar satu hal dari kisah ini. 从这个故事我们可以学到了一件事情， Bahwa hati-hati bahwa jangan pernah memandang remeh seseorang. 就是我们要小心，不要低估任何一个人， Jangan pernah memandang remeh orang lain mungkin karena nasibnya belum baik. 不要因为他的命运还是不好，你就直接看不起他。 Karena Tuhan itu bisa saja membalikkan keadaan seseorang 因为上帝也可以把他的生命相反， yang kelihatannya biasa-biasa saja 从一个平凡的人 bisa menjadi seseorang yang luar biasa ke depan 可以变成一个了不起的人。 ketika Tuhan memakai kehidupannya. 当上帝使用了他的生命， Dan siapa yang menyangka juga Yusuf akhirnya 那谁能想到，终于约瑟 menjadi orang yang ternama di Mesir. 成为埃及的著名人， Yang awalnya dibuang, dijual, 就像是被卖、被抛弃的人， dan akhirnya mereka datang dan menyembah Yusuf di Mesir. 但是最终他们来到约瑟的面前，他 Bahkan 要祭拜他， saudara-saudaranya itu sampai tunduk sujud kepada Yusuf. 他兄弟们甚至匍匐在地向他下拜。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内的弟兄姐妹， Allah menginginkan satu perubahan sejati di dalam diri kita. 上帝想要的是就是真正的改变， Bahkan kesalahan tidak diulang kembali. 不要重犯错误， Tetapi ada satu perbaikan diri dengan ucapan maaf dan perbuatan baik untuk kita bisa lakukan. 但是我们可以以道歉和善行来纠正。 Bahkan di dalam firman Tuhan mengatakan balaslah kejahatan dengan kebaikan. 甚至在圣经说要以恶报善，以善报恶。 Bahkan di dalam kisah ini memiliki makna yang jauh lebih mendalam dibandingkan sekedar nostalgia dalam keluarga. 在这个故事的深意远不止家人团聚， Karena mengandung beberapa prinsip. 因为这个有几个原则。 Bahwa yang pertama, 第一个， kisah ini memperlihatkan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. 这个故事展示了上帝的照顾，奇妙的照顾。 Pemeliharaan Tuhan kepada keluarga Yakub. 上帝对雅各全家的照顾， Bahkan pastinya tidak seorang pun di antara anak-anak Yakub itu saat itu menyangka bahwa mereka akan bisa bersatu kembali.
雅各的儿子们没有任何一个人可以想到，他们终于可以回团聚。 Bahkan di dalam kisah ini mengingatkan kita kembali 甚至在这个故事再次提醒我们， bagaimana providensia Allah di dalamnya. 让上帝的照顾在里面， Sehingga seluruh keluarga Yakub dipelihara oleh Tuhan 在雅各的全家被上帝照顾， melalui Yusuf. 通过约瑟。 Dan yang ketiga, 第三个， kita sebagai umat pilihan Allah, 我们身为上帝的选民， kita harus tinggal di dalam Tuhan 我们要住在上帝的里 dan 面， melakukan semua kehendaknya. 也遵行上帝的旨意。 Sehingga di dalam dunia ini sungguh luar biasa kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. 所以在这个世界上，我们要享受上帝的良善， Bahkan anugerah Tuhan yang begitu besar. 甚至上帝恩典的大。 Asalkan kita tetap setia dan berharap kepadanya. 我们要一直信靠上帝， Sebab Allah kita adalah Allah yang setia. 因为我们的神是现实的神。 Amin untuk kebenaran firman Tuhan. 阿门。